Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Disember bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa dan tajuk utama malam ini. DSP Nazri didakwa bunuh pelajar 17 tahun. Juga kes COVID-19 lebih 20,000 namun tiada PKP. Pegawai kanan polis yang terbabit dalam kemalangan mengorbankan pelajar tingkatan 5 berhampiran sekolah menengah kebangsaan SMK Jati di Meru Ipoh Jumaat lalu dituduh di Mahkamah Magistrate Ipoh pagi tadi. Namun tiada pengakuan direkodkan memandangkan tuduhan di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Muhammad Nazri Abdul Razak, 44 tahun yang dibawa ke kamar mahkamah dengan tangan bergari dan bertutup kepala mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Espunita. Mengikut pertuduhan, pegawai kanan polis dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah itu didakwa membunuh Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri, 17 tahun di Jalan Taman Jati 1, berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati, Kinta, Ipoh. Kejadian berlaku antara 12.05 tengah hari hingga 12.40 tengah hari 15 Disember lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun. Seksyen tersebut juga memperuntukkan jika tidak dihukum mati, hendaklah juga dihukum dengan tidak kurang daripada 12 sebatan. Magistrate menetapkan 7 Februari depan sebagai sebutan semula kes. Jumaat lalu, tular video seorang pelajar lelaki maut selepas dilanggar dan diseret sebuah kereta di Jalan Taman Jati berhampiran SMK Jati Meru. Kejadian terbabit berlaku ketika mangsa Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri, 17 tahun, calon sijil pelajaran Malaysia SPM dalam perjalanan pulang dari sekolah. Muhammad Zaharif Effendi maut di lokasi kejadian dan hasil bedah siasat mendapati punca kematian pelajar lelaki terbabit adalah disebabkan kecederaan bahagian dada dan abdomen. Difahamkan sebelum kejadian, berlaku insiden tidak puas hati membabitkan pemandu kereta dengan mangsa yang membuat bising motosikal. Pemandu kereta mengejar mangsa sejauh hampir 1 km dan melanggarnya dari arah belakang. Akibat pelanggaran itu, mangsa terjatuh dan terseret hampir 5 meter. Sementara itu, keluarga Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri meminta jasa baik orang ramai untuk memadam dan tidak menularkan video mangsa yang dalam keadaan tenat selepas dilanggar. Abang mangsa Zarul Fitri berkata video tersebut menyebabkan kedua ibu bapanya trauma dan emosi mereka semakin terganggu. Saya minta belas ihsan semua yang mana ada share video di mana ketika adik saya sedang nazak di media-media sosial, minta tolong turunkan sebab video sebegitu dia mengganggu emosi keluarga saya yang dah mula stabil, tapi apabila melihat kembali video-video tu dia akan trigger kembali ingatan kita orang yang masih trauma ni. So minta tolong belas ihsan kita sesama manusia, minta tolong banyak-banyak untuk turunkan video-video sebegitu yang mana ada mengaibkan arwah ke apa ke, minta tolong turunkan. Menurut Zarul Fitri, mereka sekeluarga redha dengan pemergian Muhammad Zaharif Effendi namun terkilan dengan cara Allahyarham meninggal dunia. Katanya kedua ibu bapanya kini bagaimanapun semakin tenang dan sangat menghargai jasa rakyat Malaysia yang menunjukkan solidariti dan tidak putus-putus mendoakan mereka sekeluarga. Zarul Fitri berkata demikian kepada media selepas lawatan Setiausaha Politik Menteri Dalam Negeri Johari Kasim, Exco Kerajaan Negeri Muhammad Azlan Helmi dan Timbalan Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris. Sementara itu, Dato' Azizi menolak dakwaan wujud layanan double standard ketika tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak dibawa ke mahkamah hari ini. Menurutnya, walaupun tertuduh seorang pegawai kanan polis berpangkat Deputy Superintendent DSP, namun layanan terhadap pesalah yang dibawa ke mahkamah tetap sama. Kita membuat kawalan di mahkamah tadi itu adalah bagi menjaga keamanan, ketenteraman di kawasan mahkamah. Jadi tidak ada isu double standard lah, ya.
Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa layanan yang diberi sama seperti mana pesalah-pesalah yang lain. Ya, terima kasih. Jadi kawalan keselamatan tadi adalah prosedur biasa untuk setiap OKP. Ya, betul. Kawalan biasa. Kawalan keselamatan tu maksudnya daripada Escort daripada balai, bawa ke mahkamah, and then seterusnya dihadapkan kepada hakim. So, itu prosedur biasa. Jelas Datuk Azizi, kawalan ketat dibuat di mahkamah hari ini kerana kes terbabit berprofil tinggi dan menarik perhatian awam. Namun katanya kes akan disiasat secara telus dan terbuka. Suspek kini ditahan di penjara Taiping sehingga perbicaraan disambung Februari nanti. Polis Kedah berjaya menahan 3 lelaki termasuk seorang dalang yang disyaki terlibat dalam kegiatan kes samun bersenjata api ke atas kedai emas di 3 negeri membabitkan Kedah, Perlis dan Pulau Pinang sejak 2009. Dan Timbalan Ketua Polis Kedah, Dato' Abu Samah Muhammad Noor berkata, ketiga-tiga suspek itu ditahan berasingan pada Selasa dan Khamis lalu. Menurut Dato' Abu Samah, penangkapan suspek utama itu susulan satu kejadian samun di sebuah kedai emas di Jalan Langgar, Alustar 3 Disember lalu. Katanya, suspek yang juga lelaki tempatan menggunakan pump gun dan sebilah kapak telah melarikan 2 dulang berisi 32 utas rantai emas yang dianggarkan berjumlah RM178,000. Namun bahagian D9 Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Kedah telah berjaya menahan suspek yang berusia 54 tahun di kawasan Alustar pada Selasa lalu dan dia merupakan dalang dan suspek utama dalam kesemua kes samun terbabit. Senjata api ini kita dapat semasa sebuah kita ke rumah suspek yang pertama. Tiga pistol dan satu panggai tersebut berada di tempat sama di rumah yang tempat kita sebut. Senjata ini telah digunakan sejak daripada samun negara emas yang pertama pada tahun 2009 sehingga suspek ini dia dulu ada masa dalam tempat sekolah. Dan sekarang ni dia ada satu perniagaan untuk membuat tersibuk. Jadi dalam masa sama dia buat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah hari ini. Susulan penahanan suspek utama itu, polis kemudiannya telah membuat 2 lagi tangkapan terhadap 2 lelaki berusia 52 dan 54 tahun di sekitar Pulau Pinang pada Selasa dan Khamis lalu yang berperanan sebagai pembeli emas daripada hasil samun suspek utama. Polis juga telah berjaya merampas 1 laras pump gun, 3 pucuk pistol, peluru, sebilah kapak, mesin pelebur emas, sebuah kereta jenis Proton Wira dan wang tunai berjumlah RM5,500. Ketiga-tiga suspek kini direman sehingga esok. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas 807.9 kilogram dadah berbahaya jenis fentanyl bernilai 44.4 juta ringgit. Dan rampasan itu dibuat di Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Sepang pada 9 Disember lepas. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan, Datuk Sazali Muhammad berkata, dalam serbuan kira-kira 12.30 tengah malam itu, pihaknya menyita 36 kotak berisi 72 botol aluminium yang mengandungi bahan cecair dadah itu. Ini merupakan kes pertama JKDM merampas dadah jenis ini yang 100 kali lebih berbahaya daripada morfin dan 20 ke 34 kali lebih kuat daripada heroin. Sekiranya ia dicampur dengan dadah jenis xylazine, ia akan menyebabkan manusia boleh jadi seperti zombie dan ia sangat berbahaya sekiranya berleluasa dalam negara. Bagaimanapun, dadah ini bukan untuk pasaran Malaysia. Beliau berkata siasatan awal mendapati dagangan itu dihantar dari lapangan terbang antarabangsa Mumbai, India
dan transit di kompleks kargo KLIA sebelum dihantar ke Dubai menggunakan laluan udara. Modus operandi sindiket adalah membuat pengikraran palsu iaitu mengisytiharkan barangan tersebut sebagai sebatian pewangi. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 39(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan siasatan masih dijalankan untuk mengesan individu terlibat. Tiada perintah kawalan pergerakan, PKP akan dilaksana susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 ketika ini. Dalam masa sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, fasiliti kesihatan sudah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan berlaku peningkatan kemasukan pesakit ke hospital. Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Itu kita akui. KKM berharap agar situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi, saya sebutkan, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlaku pada awal pandemik COVID-19 yang lalu. So, kita tak bercakap tentang PKP. Mengulas lanjut, katanya fasiliti kesihatan lain termasuk di Hospital Pengajian University, fasiliti Angkatan Tentera Malaysia ATM, swasta dan NGO, badan bukan kerajaan juga bersedia dan boleh membantu menyedia perkhidmatan rawatan pesakit. Kita bersedia akan kemungkinan keperkalian surge ataupun ledakan seperti itu. KKM sedang memantau rapi kapasiti hospital melalui bed management unit dan bersedia dengan pelan strategi lonjakan kapasiti ataupun surge capacity planning. Kita tahu bagaimana untuk mobilize untuk dapatkan kapasiti bed dan sebagainya. Kementerian Kesihatan juga akan terus memantau sistem amaran awal khas untuk mengambil sebarang langkah kawalan penularan jangkitan ketika ini. Sementara itu, tiada arahan atau kewajipan untuk seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan dos penggalak vaksin susulan peningkatan kes COVID-19. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata buat masa ini pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 hanya digalakkan terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi. Fahmi yang juga Kerajaan Perpaduan berkata beliau akan bertemu Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagi memudahkan KKM berjumpa dengan Ketua Pengarang Akhbar dan media negara ini dalam memperjelas isu berkaitan dos penggalak tersebut. Selepas ini, angka korban tentera Zionis berganda. Setelah 72 hari perang Hamas Zionis, Israel menemukan terowong Hamas terbesar berhampiran lintasan sempadan di Erez. Dan menurut tentera biru putih, terowong itu cukup besar untuk digunakan oleh kenderaan kecil. עד כה חשפנו יותר מ4 קילומטרים של תוואי המנהרה. זהו פרויקט דגל של החמאס. הוא מגיע לעומק של 50 מטר מתחת לפני האדמה. בתוך המנהרות מצאנו אמצעי לחימה רבים. Terowong itu dikatakan menelan kos berjuta-juta dolar Amerika dan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina serta merangkumi rel, elektrik, saliran dan rangkaian komunikasi. Penemuan ini membuktikan dalam keadaan terkepung, penduduk Gaza mampu membina atau menghasilkan sesuatu luar biasa. Perkara itulah yang menakutkan Tel Aviv. Terowong di lintasan sepadan di Erez itu dipercayai antara puluhan terowong lain yang telah dibina Hamas. Dan terowong tersebut mungkin telah lama ditinggalkan berdasarkan keadaannya ketika ditemukan tentera Israel. Dan dalam kegembiraan Israel menemukan terowong terbesar Hamas itu, mereka mendedahkan jumlah korban tenteranya di Gaza hampir 2 kali ganda lebih ramai berbanding operasi ketenteraan Zionis di wilayah itu pada 2014. Dan ini menunjukkan strategi pejuang Hamas berjaya.
Sejak Israel memulakan operasi ketenteraan di Gaza pada Oktober lalu, sekurang-kurangnya 110 orang askarnya terbunuh selain menyaksikan banyak jentera perang milik mereka dimusnahkan Hamas. Jumlah itu lebih tinggi berbanding 2014 yang menyaksikan 66 tentera Zionis terbunuh, namun tentera Israel enggan membandingkan situasi terkini dengan perang 2014 dengan alasan kali ini mereka masuk lebih jauh ke dalam Gaza. Dalam pada itu, Hamas memberitahu anggota pejuangnya banyak melancarkan serang hendap terhadap tentera Zionis dan strategi itu menyebabkan kematian ramai tentera Israel. Apatah lagi, tentera Zionis pula hanya bergantung dengan senjata canggih namun tidak mempunyai kepakaran seperti Hamas. Dalam pada itu, dunia terus menuntut gencatan senjata meskipun ia dilihat sukar. Perang memasuki hari ke-73 namun tiada tanda ia akan berhenti dan lebih banyak nyawa tidak bersalah terkorban. Di Perancis, ribuan penunjuk perasaan berkumpul di Paris menyatakan tuntutan gencatan senjata. Walaupun sedar suara mereka tidak didengari, namun masih berharap dunia dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan kekejaman Zionis. Et il y a juste un génocide comme il y a, je trouve que c'est un des pires qu'il y ait jamais eu. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont bloqués, ils sont tués, ils ont plus d'hôpitaux. Enfin, pour moi c'est ce qu'il y a de pire. Et j'imagine toujours ma fille à leur place. Et en imaginant ça, c'est extrêmement douloureux. Voilà. Est-ce que vous trouvez que... Free Palestine! Free Palestine! Palestine will be free! Palestine will be free! Manakala di Amerika Syarikat, ribuan penyokong Palestin berdemonstrasi di Boston dan mahu gencatan senjata dilakukan segera. Sehingga kini 18,800 rakyat Gaza sudah disembelih Zionis yang kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak. We should stand up and stop all of this, but as Jewish people we are here because we are so deeply disturbed and embarrassed when all of this is being done supposedly in our name, and sadly the Jewish religion is being misused to justify all these crimes, and we say no. According to Judaism, all of this is forbidden. This concept of Zionism is contrary to Judaism. This killing and stealing is criminal, not only in international law but in Jewish law as well. Di Lubnan, peserta demonstrasi berhimpun di bandar Tripoli menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap Gaza. 70 يوما على المقاومة والصمود 70 يوما على البسالة في الميدان 70 يوما على صمود أهل غزة في ظل صمت رسمي عربي وتواطؤ دولي مخزن ومهان. PBB melaporkan sehingga kini 1.9 juta rakyat Gaza hilang tempat tinggal selepas lebih 70% kediaman penduduk dibedil tentera Zionis. Selain Palestin, Israel turut menyasarkan selatan Lubnan, ekoran campur tangan Hezbollah dalam perang Hamas-Israel. Selepas ini sempat jadi pengantin sehari sebelum maut. Orang yang beribadat tapi tak ada ilmu pengetahuan, dengan mudahnya syaitan boleh goda dan kantuikan dia daripada ibadatnya. Berapa ramai orang-orang yang beribadat, bayangkan seseorang itu daripada di rumah membaca kitab, di masjid membaca kitab, semua tempat membaca kitab, sampai kalau berjalan pun dia akan buka kitab sambil membaca, sambil berjalan. Dan untuk pengetahuan semua, kita akan umumkan ke semua pemenangnya kecuali untuk kategori pilihan peminat, dan semua keputusan ini adalah muktamad pilihan juri-juri profesional. Sebab dia ada persamaan segi kekuatan markahnya. Apabila penjurian yang dua kategori ini, 70% diambil peminat. Sebab mereka lah yang setia menonton. Betul, setiap minggu. Setiap minggu. Jadi masa ini penting untuk mereka melihat perkara yang mereka suka. Ya Rasulullah, kami bapa-bapa hari ini mengajak semua untuk menonton Hijrah Bersawat di TV Al-Hijrah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apakah maksud Al-Ghasyiyah? Dia ha ha ha, macam tu je. Sekadar ada bunyi dia. Ha ha ha, nampak? Tapi jangan ke arah bunyi apa? Ha, bunyi yang tu tak nak. Ayatullah. Jelas tak ha? Jelas. Kita dalam rancangan My Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Bintang legenda digelar Raja Gelek Dato' M. Daud Kilau, 85 tahun mengembuskan nafas terakhir di Hospital Teluk Intan HTI pada jam 4.40 petang tadi. Dan berita pemergian Allahyarham yang terkenal dengan imej unik dan dendangan malar segar seperti Cik Mek Molek dikongsi cucunya dikenali sebagai Hasnur Ikram melalui platform media sosial Instagram Story. Dan sebelum ini, Allahyarham Dato' M. Daud Kilau dilapor pernah dimasukkan ke HTI selepas mengadu sesak nafas. Allahyarham juga pernah menjalani prosedur pembedahan angioplastik di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Kesihatan arwah dilaporkan terjejas 6 tahun lalu dan ketika itu Dato' M. Daud yang mengidap penyakit kencing manis dilapor tidak boleh berdiri lama. Selain kebas kaki, tangan dan sakit pinggang, daya pendengarannya semakin kurang. Allahyarham Dato' M. Daud yang dilahir di Bagan Datoh, Perak, aktif dalam bidang seni selepas menjuarai bintang radio di Singapura pada 1968, mendendangkan lagu Musalmah Manis dan Joget Hitam Manis. Allahyarham M. Daud kemudian ditawarkan menjadi artis rakaman hingga menghasilkan banyak EP dan LP yang memuatkan lagu bergenre langgam, asli dan dangdut. Baik, laporan seterusnya di Selangor, seorang pengantin baru maut selepas Perodua 2 Beza yang dinaikinya terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan lain. Dan insiden berlaku di Batu 3 Jalan Bernam Kuala Selangor, Tanjung Karang malam semalam. Pengarah JBPM Selangor, Wan Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kemalangan itu pada jam 10.05 malam. Mangsa maut Nur Syam Nasrullah Rahim, 23 tahun. Manakala pasangannya Aini Hayati Muhammad Razi, 22 tahun, patah kaki kiri dan cedera di dagu. Semalam, pasangan itu bertolak ke sebuah butik pengantin di Kuala Lumpur untuk menghantar baju pengantin yang disewa. Bagaimanapun, ketika perjalanan pulang ke rumah keluarga isterinya di kampung tersusun Bagan, Sungai Burong, mereka terlibat kemalangan dan Nur Syam Nasrullah maut dalam nahas 3 kenderaan di Batu 3 Jalan Bernam, Tanjung Karang. Jenazah dimandikan dan dikafankan di Hospital Tanjung Karang sebelum dibawa pulang ke rumah keluarganya di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pasangan pengantin itu meraihkan hari perkahwinan mereka bersama ahli keluarga di Dewan Seri Bernam Sungai Besar, Kelmarin. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasa berkata dalam kejadian jam 10.50 malam tadi, pasangan pengantin baru itu menaiki Perodua 2 Beza sebelum terbabit kemalangan dengan 2 kenderaan lain, Nissan Almera dan Honda City, mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Ramli berkata pelanggaran itu juga mengakibatkan Perodua 2 Beza terseret sejauh 11 meter dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, penyedia TV satelit berbayar Indonesia OK Vision perkenal variasi kandungan eksklusif serta berkualiti tinggi merentas pelbagai genre dari negara itu, khususnya Rajanya Sinetron atau Raja Sinetron Indonesia sebagai pilihan utama dan menerusi tagline hadirkan warna baharu dalam keluarga anda. OK Vision menawarkan 35 saluran yang boleh dinikmati rakyat Malaysia dan dijangka bermula awal tahun 2024.
OK Vision diterajui kumpulan media integrasi terbesar di Indonesia iaitu MNC Vision dengan kerjasama Ansat Broadcasting menggunakan teknologi IPTV dalam menawarkan perkhidmatan mereka untuk pasaran tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif Ansat Broadcast Budiman Hartanu berkata pihaknya optimis dengan potensi serta prospek perkembangan OK Vision di Malaysia menerusi kerjasama dua negara. Spesialisnya OK Vision ini yang membedakan dengan yang lain itu adalah jelas saja konten. Kita di NMC itu sangat banyak konten. Kita didukung full dari NMC Indonesia, yang mana spesialisasinya kita di sini adalah sinetron. Ya, kita percaya dengan ada sinetron, konten lokal sebenarnya sinetron itu. Jadi antara Indonesia dengan Malaysia itu punya hal yang sama lah, satu rumpun lah. Jadi kami punya keyakinan apa yang disuka di Indonesia itu juga akan disuka oleh penduduk Malaysia di sini. Tambah Budiman, MNC Vision yang bertapak di Indonesia kini mempunyai lebih 10 juta pelanggan di negara itu meliputi pelbagai perkhidmatan di bawah kumpulan syarikat berkenaan. Terdahulu, Majlis Pelancaran OK Vision itu dihadiri Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Berhubung kerjasama strategik berkenaan, Fahmi berkata usaha sama itu menjadi bukti kekuatan kerjasama merentas sempadan menggalakkan pertukaran kepakaran dan kreativiti dua negara. Turut hadir pada majlis itu, pemegang saham utama U Telemedia Sdn Bhd yang bernaung di bawah syarikat induk Ansat Broadcast Sdn Bhd, Tan Sri Vincent Tan dan pengerusi eksekutif kumpulan MNC Heri Tanosodijo. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa Azlina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.